Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam Pendidikan Islam tingkatan 4, bidang fiqh, tajuk Solat Sunat Gerhana. Kita boleh merujuk kepada buku teks di muka surat 146 sehingga 150. Mari kita lihat paparan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan sejajar di antara matahari, bulan dan bumi. Bulan berada di tengah-tengahnya. Manakala gerhana bulan berlaku apabila kedudukan sejajar di antara matahari, bumi dan bulan dan bumi berada di tengah-tengahnya. Mari kita lihat gerhana bulan penuh yang telah berlaku baru-baru ini di Malaysia, iaitu pada 26 Mei 2021 menurut Agensi Angkasa Malaysia. Ia bermula pada jam 16.47 dan berakhir pada 21.50 waktu Malaysia. Alhamdulillah, masyarakat Malaysia berjaya berpeluang untuk menyaksikan fenomena yang jarang-jarang berlaku ini. Menurut Jabatan Mufti Negeri Kelantan, jika kita perhatikan gambar yang seterusnya, disertakan gambar contoh gerhana bulan penuh, gerhana bulan separa dan gerhana bulan penumbra. Ketika fenomena gerhana berlaku, kita disunatkan untuk melakukan ibadah khusus. Antaranya ialah melihat gerhana, menunaikan solat sunat gerhana dan mengadakan khutbah sempena gerhana. Objektif pembelajaran pada hari ini diharap kita dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil solat sunat gerhana. Seterusnya, dapat menyatakan cara-cara atau kaifiat menunaikan solat sunat gerhana. Dan yang terakhir, kita dapat merumuskan hikmah atau kelebihan solat sunat gerhana. Maksud solat sunat gerhana ialah solat sunat yang dilakukan ketika berlakunya gerhana matahari atau gerhana bulan dengan cara-cara yang tertentu. Hukum melaksanakan solat sunat gerhana ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Dalil pelaksanaan solat sunat gerhana berdasarkan hadis Rasulullah, iaitu Rasulullah SAW telah bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Fa'idha ra'aitumuhuma fada'ullah wa sallu hatta tankashif. Riwayat Muslim. Hadis ini bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah dan dirikanlah solat sehingga gerhana tersebut berlalu. Hadis ini telah diperkatakan oleh Rasulullah pada hari kematian anak lelaki baginda, iaitu Ibrahim, di mana ramai orang yang mendakwa bahawa kematian Ibrahim inilah yang menyebabkan matahari telah bersedih, sehinggalah berlakunya gerhana. Ini merupakan kepercayaan masyarakat jahiliah, di mana apabila berlaku sahaja gerhana matahari ataupun bulan, mereka telah beranggapan bahawa berlaku sesuatu gerhana tadi disebabkan oleh kematian seseorang yang besar dan mulia.
Rasulullah SAW telah menyangkal kefahaman karut ini lalu bersabda sebagaimana yang tersebut. Kaifiat atau cara-cara menunaikan solat sunat gerhana. Lafaz niat menunaikan solat sunat gerhana matahari, usalli sunnatal kusufi rak'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Iaitu sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat menjadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat gerhana bulan, solat sunat gerhana bulan iaitu usolli sunnatal khusufi raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah, mari kita lihat pula tata cara menunaikan solat sunat gerhana yang seterusnya. Solat sunat ini bilangan rakaatnya adalah sebanyak 2 rakaat dan pelaksanaannya digalakkan untuk dilakukan secara berjemaah. Namun, kita juga boleh melaksanakan secara bersendirian. Kita melaksanakan solat sunat ini seperti mana solat seperti biasa iaitu dengan menyempurnakan rukun-rukun dalam solat sehinggalah memberi salam. Bezanya untuk solat sunat gerhana, setiap rakaat memiliki 2 rukuk. Pada rakaat yang pertama, bacaan solat seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Kemudian kita rukuk pada rakaat yang pertama untuk kali yang pertama. Sebaik-baiknya kita memanjangkan rukuk seperti mana kadar bacaan surah pada rakaat yang pertama. Kemudian kita qiyam. Kita bangkit semula dan kita membaca lagi surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Kemudian kita rukuk kali kedua pada rakaat yang pertama dan serupa kita perlu memanjangkan rukuk seperti mana kadar panjang bacaan surah pada rakaat pertama untuk kali yang kedua. Kemudian kita sempurnakan rakaat yang pertama dengan sujud, duduk antara sujud dan kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, berulang lagi sekali, rukuk pertama hendaklah kita memanjangkan kadar rukuk tadi seperti mana kadar panjang bacaan surah pada rakaat yang kedua. Kita bangun, bangkit, membaca surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain, kemudian rukuk untuk kali yang kedua pada rakaat yang kedua. Serupa juga kita perlu memanjangkan kadar panjang rukuk tadi seperti mana kadar panjang bacaan pada rakaat yang kedua untuk kali yang kedua. Untuk memudahkan kamu mencontohi tata cara solat, Ustazah sertakan di sini tata cara solat sunat daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Baiklah, mari kita lihat. Sebaik saja lafaz niat dilafazkan, kita mengangkat takbiratul ihram dan kita membaca surah Al-Fatihah disertai dengan satu surah yang lain. Gambar yang kedua, diperlihatkan rukuk yang panjang untuk rukuk pertama pada rakaat yang pertama. Bangun, bangkit daripada rukuk, kita teruskan semula qiyam dan kita membaca surah Al-Fatihah serta satu surah yang lain. Dan kemudian gambar yang keempat, kita rukuk untuk kali yang kedua. Jangan lupa, rukuk ini kita hendaklah memanjangkan rukuk seperti mana kadar panjang bacaan surah pada rakaat yang pertama. Kemudian disusuli dengan iktidal dan kemudian kita sujud yang panjang. Kemudian duduk antara dua sujud yang panjang kembali dan kita bangkit untuk rakaat yang kedua
Dan kita sempurnakan rukun-rukun pada rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, iaitu dengan 2 rukuk yang panjang tadi, dan kita teruskan sehinggalah diakhiri solat sunat kita dengan salam. Seterusnya, marilah kita lihat hikmah mengapa kita dituntut menunaikan solat sunat gerhana. Antaranya yang pertama, untuk kita memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam semesta agar kita sentiasa bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan. Seperti mana yang kita telah pelajari, kejadian atau fenomena gerhana bulan atau matahari ialah merupakan salah satu daripada sunatullah, iaitu ketetapan Allah. Yang ketiga, hikmah seterusnya ialah memberi peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran atas muka bumi ini. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk mentauhidkan Allah kerana kita hendaklah meninggalkan amalan khurafat semasa gerhana kerana kita tidak mahu mencontohi amalan dan kepercayaan masyarakat jahiliah. Yang kelima, mendapat ganjaran pahala kerana kita telah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, hikmahnya ialah melihat dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.